yang student saja. So untuk guru kita tidak boleh guna apps untuk buat soalan dia tu setup kena guna PC ataupun laptop. Sebab nanti kamu akan tahu lah kenapa dia, why is it better for you to set up the question by using PC. Like I said, sebab Edpuzzle ni macam kira masih lagi agak, it's quite new, not many people using it. So that's why lah developer itu belum lagi bangunkan yang apps version untuk cikgu lah. Tapi I don't know macam mana dia mau nanti, because saya rasa macam lagi senang untuk set up soalan-soalan tu, video-video tu di PC. Tapi student boleh access video tu guna apps, tak masalah. So like I said, so this is what we're going to try to cover for tonight. Saya akan go through dulu what is the special features. Apa yang saya suka mengenai Edpuzzle. Okay, yang pertama tu dia adalah easy monitoring. Kita boleh monitor student punya progress. Dia tengok video tu. Okay, dia sangat detail. Bukan sahaja kita boleh tahu bahawa video dia sudah habis tengok, tapi kita tahu juga part-part mana dalam video tu yang student tu berkali-kali tengok. Dan kita juga boleh kontrol untuk kita bagi dia anti-skip. Maksudnya bila student tengok video tu, dia tidak boleh skip video tu lah. Dia kena tengok dari awal sampai habis, baru dia kira habis tengok video. Okay, itu satu. Yang kedua tu, it's quite easy to link Edpuzzle to Google Classroom. Okay, so before we're going to go through this, maybe it's better for us to think about this one first. Okay, maybe ada some of us, okay, yang kata ini dulu. Okay, maybe some of us tu masih belum faham lagi what does it mean by asynchronous and synchronous learning. So, adalah dua terma yang agak baharu bagi most of the cikgu ataupun most of the lecturer, tapi bagi pegawai pendidikan ataupun bagi cikgu-cikgu, bagi guru-guru yang ada buat master atau buat PhD, they have heard about these terms before. Cuma bila zaman pandemik ni dia jadi lebih buzzword itulah sebab kita terpaksa buat learning tu secara online. So basically apa yang dimaksudkan sebagai apa yang dimaksudkan sebagai asynchronous tu, dia adalah pembelajaran yang bukan real time. So contoh yang terbaik adalah bukan guna Google Meet, bukan guna Zoom lah, bukan melalui medium-medium yang macam tu. Synchronous tu lebih ke arah macam face to face, tapi instead of kita face to face secara fizikal yang betul di dalam satu tempat yang sama, kita buat dia secara maya. Okay, tapi apa masalah mengenai cabaran-cabaran synchronous learning? Cabaran ni banyak dibincangkan di dalam dari segi academic and so on. Tapi bila kita buat benda ni secara real dan secara practical ya, baru kita dapati at least in my case, saya dapati bahawa synchronous learning ni susah untuk mencapai objektif dia tu, sebab kalau internet saya okey, student punya internet pula yang tidak okey. So bila tempat dorang tu kabur, dorang tak nampak apapun yang apa saya paparkan di slide tu, dan like I said in the beginning, ada isu-isu macam lagging and so on. Benda tu dia mengganggu PDP lah. So student pun, dia pun tak faham apa yang kau cakap, dia pun tidak tahu apa yang kau cakap. In the end, sejam tu rugi. Bukan sahaja dia rugi dari segi masa, dia rugi dari segi data student tu juga. Sekarang dia melibatkan kos lah. So 1 jam data yang digunakan tu mungkin student tu boleh guna untuk benda yang lagi berfaedah. Sebabkan ada masalah teknikal macam ni, benda baik yang kita cuba sampaikan melalui synchronous learning tu tidak mampu tercapai. Okay, dan benda ni juga saya dapati apabila we did like a two-way communication lah with the students. So it's very important for us teachers. Kita tidak boleh macam anggap on our side it's okay and then on their side tu okay. Tidak, kita perlu always keep track. Kita kena tanya okay ke tidak, kalau ada lagging tu berapa lama lagging, apa masalah dia and so on. So we have to take into those considerations. So pada minggu pertama dan minggu kedua PDP, bila saya try guna Google Meet and Zoom, so masalah ini memang sangat major dan
dan saya rasa student pun agak rasa macam demotivated sedikit lah bila orang pun tak faham apa yang saya cakap. So what I did, I switch over to asynchronous learning more. So bila saya switch over to asynchronous learning, I remember in the past saya pernah guna Edpuzzle, saya pernah guna quizzes, dan saya cuba perkasakan benda tu lah, dan saya cuba guna benda tu lagi banyak lagi. So pada malam ni, I will introduce to you more towards what is the benefit of Edpuzzle, dan juga macam mana kita nak guna Edpuzzle tu. Like, it's a very easy platform to be used, okay, not difficult, it's very easy. And then ini juga lah, this is what is happening now lah. Okay, banyak technical issue and so on. So itu yang benda yang kita perlu atasi lah dengan menggunakan asynchronous learning ni. Okay, so let's jump over to Edpuzzle right away. So I'm going to show you my Edpuzzle, my account Edpuzzle. Okay. Account Edpuzzle, okay. So ini adalah account Edpuzzle yang saya sudah set up lah. Okay, so as you can see over here, on this side, over here ini adalah senarai-senarai. Okay, so ini adalah senarai-senarai kelas yang saya ajar pada semester ni. Okay, kita boleh tambah kelas. Okay, dan kalau kamu tengok sini ada logo Google Classroom. So ini maksudnya Edpuzzle ni memang boleh kita link directly kepada Google Classroom lah. So that's why I like to use Edpuzzle, sebab dia bukan macam satu kadang-kadang ni kalau kita contoh like kita guna Schoology ataupun kita guna LMS macam apa lagi, Schoology, Edmodo, benda tu kadang-kadang dia tidak link dengan third party apps yang lain. So kita nak guna third party apps tu, dia macam kita kena set up a separate account for your classes. So dia agak susah lah. So yang bagusnya Edpuzzle ni, bila kita dah set up kita punya account, contohnya kita dah set up account ni, macam yang saya buat sekarang ni, dan kita set up account yang di sini, we can just directly link lah dengan kita punya current Google Classroom punya student. Okay, so itu yang pertama. So why is it easy monitoring? Tadi kan saya dah bagi tahu, kalau kita guna Edpuzzle, kita boleh linkkan video tu dan kita boleh tengok progress student tu. Like what you have seen over here dalam contoh assignment video yang saya buat ni, kalau kita tengok di area turn in yang warna hijau ni, di bawah sebelah kanan bawah, ini adalah progress berapa ramai student yang sudah tengok 100% lah. So kita boleh tengok. So bila kita klik, dia akan keluarlah. Okay, akan keluar semua information mengenai student, berapa peratus yang dia dah tengok. Contoh macam student Kamudin ni, dia dah tengok 90%. Color hijau ni maksudnya di zon yang selamat lah. Contoh mungkin dia dah tengok semua yang penting. Mungkin yang hujung-hujung tu yang penutup tu mungkin dia dah tak tengok tu, so still okay lah. Tapi kalau boleh kita kena galakkan student kita untuk tengok until 100%. So grade ini akan keluar apabila kita sudah selesai tanda soalan tu. Tadi saya dah bagi tahu another special features untuk Edpuzzle ni, kita boleh selitkan soalan di dalam tugasan video tu. Kenapa penting dia untuk kita selitkan soalan? Sebab when the first time I talk about Edpuzzle to some of the teachers I have met in the past, dia bagi tahu it's the same thing juga bila you set up video, you bagi Edpuzzle, you nampak progress. Mungkin student tu boleh pergi mana-mana, mungkin student tu boleh buat benda lain dan dia biar video tu just gonna play until the end. Betul juga, sebab benda tu akan detect 100%. Tapi apabila kita letak soalan sepanjang video tu berjalan, so student tidak boleh tidak ambil perhatian. So they have to pay attention. So they have to know what are you trying to convey through the video. So dia perlu jawab soalan tu. Dan apabila dia jawab soalan tu dengan betul, dengan tepat, dengan baik semua tu, keluarlah apa grade dia di sini. Kalau grade dia tu agak tidak begitu bagus, so dia ada dua indication lah. Yang satu tu mungkin dia tak tengok betul-betul video tu, dan
obviously dia tak akan faham lah. Yang kedua tu dia dah tengok tapi dia tak faham juga konten tu. So by the end of the day, it's easy for us to detect student mana yang faham mengenai konten tu dan student mana tidak faham mengenai konten tu. So itu yang bagus at puzzle ni. Itu yang baik dia, itulah kelebihan dia at puzzle. Okay. So ini contoh lah, if you look here, ini yang dah tengok habis ni lah. Okay, dan dia bagi tahu dia turn in tu, yang ini not turn in ni sebab dia tak stand in. Kalau dia stand in, okay, dia bagi tahu siapa yang on time. Okay, kalau kita tengok sini, dia akan bagi tahu siapa yang on time, siapa yang lambat hantar juga. Yang not turn in ni kita boleh bagi tahu dengan dorang. Not turn in, kita boleh beritahu dengan dorang ni, kita boleh info lah. Okay, kita kena sentiasa berkomunikasi dengan student kita tu, either through WhatsApp or either through Telegram or even through Google Classroom. So dalam Google Classroom tu kita boleh tinggalkan komen, tapi saya lagi prefer untuk berkomunikasi menggunakan Telegram lah, sebab direct, kira macam synchronous communication kan. Okay, so kalau kita tengok sekarang, saya akan bagi tengok satu contoh. Kita akan tengok satu contoh. Okay, yang ini pula. Okay, contoh yang ini sekarang kalau kita tengok di sebelah bawah ni, di area turns in, dia mau warna kuning. Maksudnya sekarang tidak ramai student yang menyelesaikan tugasan ni. So ini tugasan yang agak recent lah, yang saya baru assign for the student untuk orbital hybridization. Okay, so when I click here, kita boleh detect lah siapa yang ada tengok, siapa yang belum habis tengok. Macam ni sekarang yang belum selesaikan ni, ada beberapa orang yang belum selesaikan. Okay, dorang belum selesaikan ni sebab saya tak letak ni due date. Usually due date ni kalau kita tak letak, at least in my experience with my student, kalau saya tidak letak due date tu, diorang akan melengahkan masalah nak buat benda ni kan. So it's important for you to put a due date. Okay, dan when you put a due date over here, at least student tu tahulah kita kena siapkan benda ni dengan pantas lah. Tapi when you look here, kita nampaklah ini adalah contoh macam mana Edpuzzle tu boleh identify student mana yang dia tak buka pun. Okay, macam ni. Ada beberapa student dia tak buka pun video ni lagi. So kita boleh bagi tahu student tu lah. And then kita ada student macam Vega ni, dia ada buka, dia dah jawab, dia dah tengok 100%. Tapi jawapan itu kurang memuaskan lah. Dia cuma skor 60/100. Maksudnya dia kurang faham mengenai isi kandungan video tu based on soalan-soalan yang saya selitkan dalam video tu. Kalau macam Rasaika ni, okay, 80%. Kalau kita cuba klik dulu, kita tengok. Contohnya, ini contohnya bila kita klik on the student. Tengok. Ini contoh dia. Ini contoh Vega. When I click on nama Vega tu, kita nampaklah berapa lama masa yang dia spend untuk tengok video tu. So ini kita dapat tengok dia spend about 14 minutes dan cuma ada 3 soalan yang betul out of 5 question. Okay, cuma ada 3 soalan yang betul out of 5. Video tu dah tengok habis, grade tu 60% lah. Okay, dan kalau kita scroll down ke bawah, so ini kita akan nampak. Okay, kalau kita scroll down ke bawah, I hope you can see this now. Kita akan nampaklah berapa kali student tu dia ulang. Macam part yang ni, dia ulang sekali tengok. Part yang dia berkali-kali tengok adalah part yang ni. 3 kali dia cuba ulang area ni. Maksudnya, intipati video pada area yang ini, dia kurang faham. So, dari analisis yang kita buat tu, kita boleh identify lah area mana student tu lemah untuk topik yang kita cuba sampaikan melalui tugasan, contohnya untuk yang ini tugasan orbital hybridization lah. Okay, so nampak sangat yang area ni dia tak faham. Okay, so itu kita boleh, ini yang bagus dia Edpuzzle because dia bagi tahu a lot of information, partner student tu faham ataupun dia tidak faham. Okay, kita cuba beralih dulu.
So tadi saya dah tunjuk. Okey, kejap ya. Kalau kita tengok sini, sekali lagi ya, kalau kita tengok sekarang di bawah ni, I hope you are seeing this now. Kita boleh linkkanlah dengan Google Classroom. Nanti saya akan tunjukkanlah cara dia tu ya. Now, what about video sources pula? Dari mana kita boleh dapat video, tugasan-tugasan video tu? Sekarang saya klik kat area content ni. Okay? I hope you can see that. Tadi saya dah klik kat area content ni. Kita tengok di the menu bar on the top. We have content, we have gradebook, we have my classes. Okay, when you click on content, dia akan bagi tahulah, dia akan paparkan apakah yang sedang trending di Edpuzzle untuk sains. Kenapa sains dia bagi tahu sini? Because masa saya daftar untuk Edpuzzle, saya telah tick subjek sains dan juga kimia, I think, sebagai subjek yang I want to be update lah by Edpuzzle. So ini adalah yang trending. Obviously lah, mungkin something trending would be beneficial for your classes. Ada yang trending dekat Labuan. Okay, ni di Labuan. Ni ramai pensyarah metrik ni lah. So contoh di bawah ni kita ada pensyarah Puan Halija, ada Azlan, ini semua pensyarah metrik Labuan. Azlin Datuan ni pun pensyarah metrik Labuan juga. Trending di Malaysia juga dia bagi tahu. So ini adalah yang trending ni. Usually yang trending ni mungkin sangat kot jadi relevant kan to our classes. So dari mana kita akan dapat konten? Contoh kalau kita klikkan di tepi ni, kalau kita tengok di sidebar yang di sini di sebelah kiri sekarang, kita ada home, kita ada curriculum, kita ada yang ini adalah nama institusi kita tu. Kita boleh klik di institusi kita tu dan dia akan bagi tahu juga apa video-video ataupun apakah tugasan-tugasan Edpuzzle yang ada di College Matrikulasi Labuan pada ketika ni. So, ini adalah contoh-contoh dia lah. So agak ramailah pensyarah kimia di Matrik Labuan yang menggunakan Edpuzzle. Banyaklah contoh yang di sini ni. So melalui cara ini juga kita boleh cari video sources lah. Kita boleh pinjam video orang tu. Contoh macam saya ambil yang ni. Okay, kalau kita tengok ni sekarang. Kalau kamu tengok ni sekarang, video 5% Shield by Bayah Lana. I can click on here. I can click on it. Dan kalau saya rasa intipati video Cik Bayan ni bertepatan dengan subjek yang saya ajar, bertepatan dengan curriculum specification yang kita ada, saya boleh assign terus lah. Kalau kita tengok di bawah ni lagi, kalau tengok di bawah ni sekarang, kita ada edit, kita ada copy, kita ada assign, kita ada share. Kalau kita klik assign, kita dah tak boleh edit lah video tu, kita tak boleh potong, kita tak boleh selipkan soalan. Sekarang ni apa yang video ada di sini, dia belum ada soalan lagi lah. Kalau kita assign, dia akan assign kepada student lah. Kalau kita copy, dia akan copy dan masukkan dulu ke dalam kita punya account. Dia belum assign lagi. Kalau kita edit, bila kita klik on edit, nanti dia akan bagilah sama ada you nak potong jadi dia lebih pendek ataupun you nak bagi masukkan soalan lagi. So itu ada satu cara. So we just gonna go back to content again. Another way untuk cari sources of video, kita boleh tengok pada popular channel ni. Sama ada di YouTube, okay? Sama ada di Khan Academy ataupun ada benda-benda yang lain lagi. Tapi kalau mengikut pengalaman saya lah untuk menggunakan Edpuzzle, saya banyak menggunakan YouTube lah. YouTube dan juga Khan Academy. Kadang-kadang saya akan guna pengalaman menggunakan material Khan Academy dengan pelajar metrik ni ada satu saja. Bahasa tu. Because bila Khan Academy punya penyampai ni, kan dia first language dia tu bahasa Inggeris. So bila dia sampaikan satu topik tu, dia menggunakan jargon, dia menggunakan perkataan-perkataan bahasa Inggeris ataupun dia menggunakan frasa bahasa Inggeris yang terlalu
terlalu sophisticated for our student to understand lah. So bukan tak bagus, dia bagus, but then again we have to be considerate tentang the level of our student punya proficiency lah. Okay, so itu another nasihat lah yang saya boleh bagikan kepada kawan-kawan. Kalau kita nak guna video orang lain, terutamanya video-video dari US, dari UK, dari Australia, dari negara-negara first language atau bahasa Inggeris, kita kena pastikan isi kandungan itu first dia bertepatan dengan kita punya syllabus, itu yang penting. And then kita kena tahu juga apa yang disampaikan tu berkesinambungan pula dengan apa yang kita sampaikan kepada kita punya student. Sebab pernah berlaku, I think in 2018 ke ataupun last year, saya pernah guna satu material Khan Academy, bagi terus dengan student, dia jadi counterproductive. Instead of bagi student tu faham, student tu kurang faham. Sebab dia tak faham apa yang orang tu cakap dan dia tidak ada kesinambungan dengan apa yang saya telah ajar di dalam kelas. So dia jadi macam, I thought it would be more efficient, dia jadi tambah kerja pula because I need to re-explain the whole thing. So itu nasihat saya lah, saranan saya kepada kawan-kawan yang ingin ambil video orang lain untuk digunakan pada Edpuzzle. Kita kena tengok dulu video tu, kita kena fahami video tu dulu, kita kena check dulu okey ke tidak, dan kita kena sendiri faham inti video tu macam mana. Okay, dan saya boleh guna YouTube lah. Okay, kalau di YouTube ni obviously kita boleh guna video kita sendiri. So saya sarankan kita guna video kita sendirilah, kita rakam video, kita buat overhead recording. Tidak perlulah kalau macam tidak ada kemampuan untuk buat studio ataupun nak buat record kita mengajar di hadapan kamera tu, you don't have to worry. Kita boleh buat screen recording, kita boleh buat overhead recording macam saya akan tunjukkan lah. Okey, kita cuba cari. Okey, yang ini adalah sekarang ini adalah video daripada unit kimia lah, unit kimia College Matrikal Silabuan. So, untuk video-video ni saya tahu intipati dia tu memang bertepatan dengan syllabus yang kita ajar sekarang ni, dan orang-orang ni pun dah kenal dan kita tahu apa yang diorang sampaikan. So, yang ini okey lah. So, tidak ada masalah. So it should be okay. Contoh kalau saya nak ambil my own video yang ini, kita tengok. Okay. So ini ada video ni di sini. Okay. Bayangkanlah video ni, saya ambil video ni. Dan I want to jadikan benda ni sebagai assignment lah, sebagai kelas for my student kan, untuk tutorial ataupun untuk lecture, whatever you wanna do with this. So saya dah click on the video dan dia akan muncul macam ni. Dia ada play button over here, dia ada rewind button over here, dan dia ada progress bar di bawah ni, dan dia ada ni volume lah. Okay, so what I want to do now, if we look here, kita boleh tengok pula ada orang lain pula yang guna video ni. Ada Erika, ada Talia, ni entah orang mana ni pun pernah guna juga video ni untuk PDP. Okay, so sekarang ni kita tengok di bahagian bawah ni pula. Kita ada pilihan assign, kita ada pilihan copy, kita ada pilihan edit. Okay, untuk saya nak masukkan soalan, sekarang ni kita ada video, tapi I want to make sure my student tu sambil dia watch the video, sambil tu dia kena jawab soalan, because I don't want the student to dia on video tu dan dia buat benda lain. Lepas tu in the end dia just macam, I don't want to say the word menipu pensyarah lah, but then again it's what happen lah. Bila dia buat benda tu, dia macam kiranya dia macam tipu kita lah. Dia tak tengok video tu, dia just play the video dan biarkan dia habis, dan kita pula bila kita check the progress, okay 100% dah tengok, tapi sebenarnya mungkin dia tak faham pun, mungkin dia tak tengok pun. So cara dah, kita edit dulu, kita click on the edit over here. Dan dia akan keluar macam ni lah.
Dia akan keluar, dia akan ada 3 pilihan di atas ni. Kita ada cut, kita ada voice over, dan kita ada questions. Voice over ni usually kita boleh letak voice over bila kita guna video yang kita buat sendirilah. Tapi kalau video dari YouTube, usually kita tak boleh buat voice over. Contoh yang macam ni sekarang kan. Walaupun yang ajar ni adalah saya yang ajar, but then again video ni adalah video dari YouTube. Kita tak bolehlah buat voice over sebab YouTube dia tak bagi. Okay, so tapi voice over ni tak penting lah sebab di dalam video ni kita dah narrate pun benda tu kan. So mungkin cut ini mungkin berguna, tapi kita kena pastikanlah part mana di video tu yang kita nak fokuskan. Okay, mungkin ada certain part of the video tu tidak begitu relevant of what, with what you want to sampaikan to the student. So kita boleh cut lah, macam kita nak cut, kalau kita tengok ni ada blue bar kat bawah ni, dan if you look here, kita ada tangan ni kan. Okay, kita point ke garis yang putih di tepi. So kita boleh, kejap ya. Ready to learn some chemistry. Okay, kita ambil ni, kita drag lah. Kita drag. Okay, if you can look at that one. Saya dah drag benda tu. Dan kita boleh drag. Itu contoh dia cara kalau kita nak cut kan. So kalau kamu nak cut tu jadi macam ni lah. Itu cara dia kalau kita nak cut. Tapi kalau nak cut video tu kita tengok dulu lah. Kita kena tahu part mana dekat video tu yang we want to emphasize. Okay. So itu I think should be okay. So I'm just gonna undo the whole thing. Undo lagi. Okay, I think cutting tu should be okay. Sekarang kita tengok pula macam ni kita nak buat, kita nak selitkan soalan. So when you click at the question, dia akan keluar macam ni lah. Dan kita ada 3 pilihan. Sama ada kita nak letakkan multiple choice question, okay, ataupun you want to put open-ended, ataupun you just want to give some notes, okay? Mungkin di part video tu dia explain so and so, tapi you think you want to add some extra notes into that explanation, kita boleh klik dengan note lah. But I much prefer using multiple choice. Kenapa? Sebab dia memudahkan kerja cikgu tu. Kalau kita buat open-ended, nanti dia akan bertimbun-timbun lah benda yang kita kena review. Sebab open-ended question, pensyarah atau cikgu tu dia kena review dulu, barulah markah student tu akan dipaparkan di Google Classroom dan juga di dalam Edpuzzle. So it's really up to you lah. If you think that you do have time to go through all the open-ended answers, you go for it. Okay. Sebab ada point cons ni. Kalau kita buat open-ended, senanglah bagi pensyarah sebelum video tu student selesai tengok. Sebab kita just bagi soalan, kita tak perlu fikirkan pilihan jawapan dia tu. Kita minta student tu pula yang bagi jawapan dan kita cek nanti kemudian lah. Tapi multiple choice question, kita kena letak soalan. Kalau saya klik yang ni, multiple choice question sekarang, dia akan keluar macam ni lah. Multiple choice. Sekarang ni adalah multiple choice. So kita akan tulis, kejap ya. Okay. So ini adalah multiple choice. Okay. So bila kita klik on multiple choice, dia akan keluar kotak ni. Kotak ni kita akan simpan soalan dalam ni lah. Okay, dan kita kena letak pilihan-pilihan jawapan dalam ni. And you can also edit sama ada nak letak subscript, or superscript atau subscript. Nak letak gambar kah, nak letak link kah, it's really up to you lah. Okay, kalau nak tambah pilihan jawapan, just click on add another answer over here. Okay, tanda-tanda ni adalah kalau yang di atas ni lah jawapan kamu, letak tik lah. Kalau yang pangkah ni, ini adalah untuk jawapan yang salah.
Okay, so jangan kena cek berkali-kali sebab beberapa kali tu saya tersalah letak. Jawapan yang betul tu saya letak angka, jawapan yang salah tu saya letak tik. So bila student jawab, berduyun-duyun yang hantar message dia bagi tahu, sir, bukan macam ni kah? Sir, bukan macam ni kah? Kenapa ni salah? Kenapa ni betul? Jadi pening. So it's better for asynchronous learning yang bagus dia adalah kita boleh cek dulu berkali-kali benda tu sepatutnya kita cek berkali-kali lah before we want to send it to our student. So bila kita cek berkali-kali, kita pastikan benda tu betul, kita dah pastikan benda tu okay. So bila kita send dekat student, apa yang kita send tu sudah kita perbaiki berkali-kali dan kita perbetulkan mana yang salah, dan apa yang kita bagi dengan student tu should be okay lah. Saya pernah juga buat satu video because I was too tired. I was doing a video. It's quite a very long video. Dan bila video tu dah siap, bila video tu dah upload di YouTube, ada beberapa kesalahan lah. So bila saya tak cek, kesalahan tu walaupun kesalahan tu kecil, tapi dia menyebabkan student tu confused. Okay? So untuk asynchronous learning, yang the pro is you can go through your material over and over again before you want to send it out. Tapi the cons, bila kita tak go through the material over and over again untuk pastikan dia betul dan kita bagi dengan student, dia akan menyebabkan benda yang salah tu akan stay di sana untuk jangka waktu yang lama. Dan bila dia stay, benda tu bukan permanent kan, tapi dia macam dah direkodkan dan dibagikan. Itu yang akan menyebabkan masalah di selepas video tu ditonton oleh student. So itu adalah pro and cons of asynchronous learning lah. Actually asynchronous learning dia macam kata pepatah Melayu lah. Kita bersusah-susah dulu. Memang betul-betul susah awal tu. Tapi yang hujung nanti bukanlah senang betul. Susah juga sebab kita kena pantau student tu. Kita kena tunggu di Telegram. Contoh kita 9 hingga 10 pagi kan. Kita assign assignment pukul 9. Kita kena tunggu di Telegram. Apa soalan-soalan yang student akan tanya dan ia akan berlaku. Okay, soalnya student akan tanya soalan lah. Oh sir, tadi kita buat macam ni. Boleh kata buat macam ni? So dia actually lebih kurang macam kelas yang kita buat di dalam tutorial dan juga di dalam synchronous learning. Maksudnya sekarang asynchronous learning ini memerlukan effort yang lebih lah daripada cikgu-cikgu. Kita pastikan material itu memang betul. Sebab kalau kita buat synchronous learning dengan F2F, kalau kita salah dalam kelas tersebut, mungkin student akan bagi tahu, sir, kenapa ni salah gini? Kita boleh perbetulkan on the spot kan. Kalau asynchronous learning tu, kita kena pastikan awal-awal tu kena betul lah. So pastikan soalan yang kita isi dan jawapan yang kita isi dalam ni betul dan tidak mengelirukan. Okay, so contoh sekarang di video ni bila ground states, excited states, feels poor. Okay, sekarang ni video tengah main kan? Tak tahu lah tengah main. Okay, it's a bit lagging on your side. The video is a bit lagging on your side, I think. Welcome back to Siri Pencara Kimia Awak. In this video, we're gonna learn. Okay, so contoh ya, kalau saya akan bagi tengok beberapa contoh yang saya dah buat lah. Okay, ini cara dia untuk kita nak simpan soalan. Kita boleh buat multiple choice, kita boleh buat open ended. Okay. Baron, soalan. Open ended question, kita just letak soalan tu. Oh, other thing, the good thing about this. Lupa pula bagi tahu. The good thing about this one, if we go back to multiple choice question, I hope you are on the multiple choice. Another good thing over here, let's say, sekarang dia dalam part yang ni kan, di video tu dia berada di part Bohr's atomic postulate number 2. Contohlah saya nak tanya soalan mengenai di manakah kedudukan elektron tu dalam video. So, where is the position of P on the video? Ini soalan agak low level lah sebab kita just nak tengok sama ada dia tengok atau tidak video tu. Kita tak uji kefahaman, kita just nak tengok sama ada dia tengok atau tidak. Okay, kita nak tahu dia tengok atau tidak video tu. Kita tanyalah apa benda yang sedang berlaku dalam video tu. Contoh macam soalan yang saya bagi tahu sekarang ni.
Dia sekarang berada di n equals to 1 lah. So jawapan yang contoh, ini jawapan salah. Saya nak bagi n equals to 2. Jawapan yang betul tu adalah n equals to 1. Okay. So kita bukan sahaja boleh letak pilihan jawapan dalam ni, kita juga boleh letak feedback. Okay. Contoh feedback ni kita boleh bagi tahu lah. Mungkin kita bagi tahu, tengok betul-betul. Something macam tu. So pandai-pandai kita guna kreativiti kita tu macam mana. Either you want to make it comical, either you want to make it factual, it's up to you lah. So even pilihan jawapan pun kita boleh bagi feedback. So, ini it's a very powerful tool, okay, for learning. Sebab contohlah kalau soalan pilihan jawapan ni salah kan, for few reason, kita bolehlah letak dekat feedback ni, kenapa jawapan tu salah. Sama juga kalau yang betul kita letaklah feedback, okay, kenapa jawapan tu betul. Okay, macam ini kalau dia betul, letaklah good job. Ni it's really up to you lah, what you want to do kan. Okay, so bila student tu buat pilihan tu nanti, benda tu akan keluarlah di screen diorang tu. Either you want to give a factual feedback or you just want to give like a something yang macam good job ataupun benda yang macam ni lah. So itu another thing about the soalan. Kita boleh buat benda yang sama untuk open-ended, tidak ada masalah. Sekarang kita berada di open-ended sekarang ni, pun juga kita boleh bagi feedback. So mungkin kita boleh bagi hint. Before student tu jawab soalan tu, kita boleh bagi hint. Okay, kita boleh bagi hint untuk soalan yang dia nak jawab ni lah. Kita boleh bagi note. Okay, kita boleh bagi note juga. Ni kita bagi tahu lah apakah yang dorang they have to focus lah for here. Kita boleh bagi ni, kita boleh bagi record audio juga untuk the note, tapi saya jarang lah guna features yang ni. Okay, I think that should be okay for inserting the question. Okay, dah selesai tu. Kalau dah selesai, okay, contoh kalau kita buat soalan kan, kita buat soalan macam ni kan, where is the E on the video. Kita dah selesai buat soalan ni kan. Kalau kita nak letak soalan yang juga, jangan terus tekan finish. Okay, finish di atas ni bila kita dah selesai meletakkan, bila kita rasa kau dah selesai, put all the question you want in the video. Kita tekan okay, multiple choice. Okay, kita klik pada button save di bawah ni. Okay, kita klik button save. Adalah kamu akan apply yang ni, simbol yang bawah ni. Okay, you will see symbol over here. Bila ada simbol ni, maksudnya dia ada soalan lah. Soalan tidak ada pada time stamp dekat sini. So you can continue lah doing the rest of the thing. You on the video. Okay, if you think you want to accelerate ke depan sikit. If you think you want to put the soalan di area ni, ini kita cepatkan video tu, tak ada masalah. Sebab di video kita kan, so kita tahu lah video tu di mana part-part yang penting. So kita boleh fast forward kan video tu. Contohlah pada area ni saya nak letak soalan, you do the same thing lah, whether you want to put another multiple choice, okay, or you want to put another open-ended, or you want to put another notes. So itu cara dia kita buat. Kalau dah selesai, kita letak all the question, go to finish. Kita tengok konten. Okay, so ini konten yang saya buat tadi. Okay, ini adalah konten yang saya buat tadi. So, bila saya klik sini, okay, inilah konten yang kita buat itu kan, dia ada satu soalan dekat sini. Now we want to assign lah, kita nak assign the question. You click on assign. So dia akan keluar lah, dia akan paparkan the list of your class in Google Classroom. So kita boleh pilih lah sama you nak bagi kelas satu kelas ni saja kah? You click over here, or you want to give to 2 classes, or you want to give to all of the classes. Okay?
So let's say I'm just going to give one class over here, contoh dia. I'm just going to give to BP30. So you can pick either you want to assign right now, okay, whether you want to assign now, or you want to assign to a later date. Contoh saya nak assign pada hari Isnin. Pada hari Isnin, pada pukul berapa kita nak assign? Mungkin pukul 7. Kita letaklah 7 pagi. Okay, pastikan 7 pagi, kita klik save. Okay, so bila dah klik tu kita tahulah the dates. This is the date yang kita akan assign the assignment pada pukul 7 pagi. Dan the due date, bila due date dia pula. Kita kena bagi tahulah kan, kalau kita ada due date, kadang-kadang student akan buatkan. So kita letaklah, mungkin kita bagi dia pada hari yang sama juga. Kita bagi dia sampai pukul 6 petang. Betul, 6 petang. Okay, kenapa kita bagi jangka masa yang panjang? Ada reason dia. Ini pun based on my experience lah. Contoh kalau kelas kita tu dari pukul 7 pagi hingga 8 pagi, kalau kita letak due date tu sejam, kadang-kadang dia akan ada masalah technical. Okay, we have to remember benda ni masih lagi menggunakan internet, masih lagi online. So kadang-kadang student dia tidak ada capaian internet yang baik pada pukul 7 hingga pukul 8. Video itu pun dia tak boleh tengok. Okay, tak boleh tengok video tu sebab video tu mungkin agak kabur. So kita akan bagi masa yang lagi panjang lah kalau kita drag the due date mungkin pergi pukul 6 petang ataupun pergi pukul 5 petang, 2 petang. So at least kalau ada student yang tidak boleh menonton video tu, tidak boleh buat assignment tu disebabkan oleh masalah internet. Kan kadang-kadang tiba-tiba DJ tak ada line, tiba-tiba Maxis tak ada line. Okay, tak kita nak salahkan student kan. Kalau kita letak due date terlalu singkat, masalah-masalahnya akan menyebabkan diorang tidak boleh turut serta dalam pembelajaran lah. So my suggestion, if you want to use asynchronous learning through Edpuzzle, kita bagilah due date yang lebih panjang. Kalau kelas tu sejam, kita bagilah mungkin dalam 5 jam, 6 jam, ataupun mungkin the whole day. It's really up to your judgment lah. But I like to give the whole day lah, sebab kadang-kadang ada student ni, dia perlu tunggu ada certain masa tu baru internet tu agak okay. Because the thing that we want to achieve over here is for the student to try the material. Bukan dia nak, buat pada masa tu juga. Kalau dia boleh buat, dia boleh buat. Kalau dia tak boleh buat, apa boleh buat lah kan. So dalam case sekarang ni, everyone is still in CMCO. Tidak ada orang yang pergi college. So saya rasa kita boleh bagilah kelonggaran kepada student tu untuk cuba bila-bila lah benda tu kan. Hopefully they will be able to do it on time lah. Kita encourage our student to do it in the time frame 7 hingga 8 atau 8 hingga 9 yang telah ditetapkan di dalam jadual tu lah. Okay, kita dah set punya start date, due date itu bila. Kita kena ingat sentiasa letak ni on prevent skipping. Okay, bila kita letak on prevent skipping, student tak boleh skip video tu. Dia tak boleh pilih-pilih mana part video yang dia nak tengok, mana part of the video dia nak tengok. So, bila kita prevent skipping, benda tu akan prevent the student from skipping lah. Yang turn on CC ni, kalau boleh elakkan sebab dia mengganggu. Dia akan keluarlah segala subtitle yang besar-besar tu dan dia akan terlindung lah benda-benda yang kita nak paparkan dalam video. So, avoid turn on CC, saya pernah buat dulu dan dia mengganggu lah, student rasa terganggu benda tu. So avoid from doing this unless you think it's working for you, it's up to you. And then kalau kita nak post di Google Classroom terus, kita klik ni lah, kita on terus dan dia akan directly post dekat Google Classroom. So kita akan assign. Okay, sekarang dia dah assign lah. So sekarang dia dah assign. So as you can see over here, dia ada list student belum tengok lagi. So bila kita tengok, saya akan buka Google Classroom. Okay, kita tengok adakah tidak assignment tu. Okay, so bila buka Google, this is my Google Classroom. So if you look here, benda ni dalam color grey color kan. Ini maksudnya dia dah di-schedule kan. So dia ada di-schedule kan untuk kelas kita pada pukul 7 pagi. Okay, assignment Edpuzzle tu. So when you click here,
nampak the assignment Edpuzzle tu dah available di dalam Google Classroom dan kita masih boleh edit assignment di Google Classroom, tidak ada masalah. If you click on the three dots over here, kita masih boleh edit lagi. When you click on the three dots, kita still can edit. We can even delete if you don't think that this is going to be this is a mistake for you to assign. You can just delete the assignment right away. That's not a problem. But what I'm trying to show over here, it's so easy because Edpuzzle dia dah linkkan dengan kelas kita di Google Classroom, so we don't have to be like setting up another lagi account for Edpuzzle. Everything is already in one system. I'm just going to show you example of ini adalah example of what I've done before. I'm gonna go yang contoh area ni puzzle yang ni lah. When I click at this add puzzle, ini adalah add puzzle yang dulu. So if you look here, maksudnya benda ni dah di turn in lah dan dia sudah graded. Untuk add puzzle. So dia automatically akan update di dalam Google Classroom dan juga add puzzle. So we don't have to do it separately. So this is the good thing about Edpuzzle and Google Classroom when they work together. It's very easy, very convenient for the teachers. So when I want to view the assignment, kita akan nampaklah mana student yang dapat markah dia tu, kita akan tengok di sini. Ada yang dapat 100%, ini dia directly dapat markah ni. Bila kita dapat tengok student yang markah 57.14 ni kan. So yang ni lah yang kita kena identify. Contoh macam yang student Fatin ni, mungkin dia lemah bahagian concentration ni. Student ni yang kita perlu reach out. Student ni kita perlu kumpul, kita perlu reach out, perlu dari Telegram maybe through WhatsApp. Kita tanyalah kenapa masalah, apa yang tak faham. So through that kita boleh buat consultation juga. So we don't really have to worry so much lah about this pandemic kan. Kalau kita rasa macam tak boleh buat consultation face to face, kita masih ada cara lain. Mungkin Fatin ni kalau dia seorang ya, contoh sekarang ni untuk topik ni, yang ni actually ada markah ni, hari tu markah terdelete. Sekarang mostly 80 above, cuma dia seorang saja. Mungkin dengan Fatin ni kita boleh buat synchronous communication sebab dia seorang saja kan. So bila kita buat video consultation dengan Fatin seorang tu, at least it's easier for us to catch up with the lagging issue and so on lah. So itu proses sebenarnya. Apabila kita buat online links dan synchronicity, dia memerlukan usaha yang lebih dan dia mencabar kita lah sebagai seorang guru untuk tidak sit in the comfort zone lah. I don't know about you guys, tapi before the pandemic, I can feel like sometimes ada benda tu macam rutin. Hari-hari kita masuk kelas, kita ajar benda ni, dia jadi automatically lah, it's pilot thing. But bila benda ni berlaku, when we have to work from home, when we have to teach from home, we want to teach synchronously and synchronously, I felt like myself dicabar untuk cari benda lain, cara lain, untuk buat benda yang sama, apa yang saya telah buat even before the pandemic started. So benda-benda yang semua tu kita perlu constantly be creative lah. So itu cadangan saya lah. So ini contoh dia ni. Before we're gonna go to the trick, I'm just gonna show you. Ini what the student will look at when you click here. So ini adalah assignment Edpuzzle yang saya dah bagi dengan student. As you can see, I have put a lot of question over here. There are a lot of question. And to set this up, I have to be honest, tidak cepat, agak mengambil masa juga sebab I have to think of the question, I have to be, dia macam kita lesson plan lah. It's almost like we are lesson planning, but instead of doing it face-to-face in the classroom, kita lesson plan for the Edpuzzle. So I put all the questions over here, dan ada inilah all the dots ini kan, so inilah soalan-soalan itu. So when I start the video,
I hope you can see that. Imagine now you are So now the video is starting. and you need to Tapi when I try to you has been dissolved in the solvent. okay, try lagi. Yang dulu sekejap. Okay. So what we have done just now, kita dah tengok the special features ni, kita dah tengok. Okay. Yang ni pun kita dah tengok juga. Ini pun kita dah selesai. Video sources pun kita dah tengok juga. Kita boleh buat daripada YouTube. Okay. It's better for us to buat video kita dulu, post di YouTube dan kita link dengan Edpuzzle lah. So editing video ni pun kita dah actually tengok. Kita dah tengok how to cuts and how to insert the question. Okay, assigning pun dah tengok juga. Okay. So we have covered quite a lot of things within 40 minutes, I think. Dan sekarang how to set up your account and what is the hidden trick. Okay, to set up your account is quite easy. Kita boleh set up, kita boleh linkkan terus dengan kita punya Google account. So no problem lah. Kita akan linkkan terus dengan Google account. That's how you're going to set up your account. It's not that difficult. Okay. Untuk student, dia boleh set up account guna dia punya account Google dia juga. Dan apa yang dimaksudkan sebagai hidden trick over here? Okay, apa yang dimaksudkan sebagai hidden trick? Hidden trick ni adalah because bila kita sign up for Edpuzzle in the very very beginning, pada awal-awal tu kita set up Edpuzzle. Okay, saya akan bila kita set up Edpuzzle, dia ada limit tau berapa banyak assignment Edpuzzle yang kita boleh guna, yang kita boleh bagi dengan student. Dia akan bagi limit di sini. Limit itu dalam maybe I think it was 20 or 8 video. So kalau limit dia tu 8 hingga 10 and you want to use it quite frequently, dia akan jadi masalah lah. Okay, so dia ada dua cara untuk kita actually ada cara dia satu lagi, kita boleh subscribe, kita boleh bayar lebih mahal, tapi since the technology is quite new, dia belum lagi buka untuk subscription yang lebih premium lah. So what I did, I tried to be creative lah. Daripada limit 8-10 video hari tu, saya dapat dalam sampai 101 video. Macam mana cara dia? I will tell you later lah how did I get 101. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan, you don't want to try to use my method, sebab method ni akan melibatkan orang lain. Okay, dia akan melibatkan orang lain tu kena bantu kita untuk dapatkan 101 ni, ataupun lagi banyak video lah. Kalau you rasa benda tu leceh, let's say you have limit about 20 video or 10 video, I don't remember, tapi yang penting limitnya sikit lah. What you can do, kena rancang lah video ni, kita akan buat puzzle, mungkin benda tu dah selesai. Kalau lesson tu dah selesai, kita boleh delete lah video tu dan kita boleh guna kuota tu untuk video yang lain in the future. Sebab
cuma tugasan Edpuzzle tu sahaja yang akan di-delete, tapi the data and everything tu hopefully kita ada simpan berasingan lah data dia punya data Edpuzzle tu kan, kita boleh extract daripada dia punya Excel tu, kita simpan tempat lain, lepas tu kita delete dulu video tu dan kita masukkan video yang lain pula in future. So itu satu cara lah, kita guna cara delete, kita ganti dengan video yang lain. But if you're like me, you want to keep all the documents still there, you want to keep on deleting, what you can do, okay, ini trik dia, tapi kena ada kerjasama daripada student kita ataupun kawan-kawan kita ataupun kawan-kawan guru kita. Cara dia to get more space, dia ada plan. Tapi masalah dia, tengok, even the pro teachers pun, dia belum buka lagi. Kita tak boleh subscribe pun untuk yang pro ni. So itu jadi masalah. I'm willing to pay, but then again, tidak ada pilihan pun. Benda ni kan. So, nak request code. Saya dah request, tapi in the end, dah request dari tahun 2018 pun tak jadi juga. Sama juga benda tu. Sebab mungkin benda ni masih baru kan. So what I did, to request for video, mana dah? Okay. To get more, okay, I'm gonna go back to my account first. Dia ada satu yang ni, pilihan yang invite teachers ni. Kita klik pada invite teachers ni, dia akan keluar link ni, link referral link yang ni. Okay. Kita copy paste link yang ni. Okay, kita ambil link yang ni. Apa yang kita boleh buat? Apa yang saya buat lah. Okay, kalau nak ikut cara saya boleh untuk tambah you punya kuota video. Kita minta student, dia daftar 2 account. Satu account student, satu sebagai account guru. Okay, sebab Edpuzzle pun dia recognize personal tutor juga. So sekarang kita minta student tu dia bukan bertindak lah, dia daftar account tu sebagai personal tutor. So bila daftar account tu sebagai personal tutor, kita bagilah yang link ni. Okay, kita bagi link yang ini, dan bila dia daftar guna link yang kita bagi ni, dia akan dapat 3 video tambahan, dan kita pun akan dapat 3 video tambahan. Contoh kalau kita ada 200 student, dan 200 student tu berjaya dia willing to help us, dan 300 tu dapat daftar sebagai personal tutor. Okay, personal tutor 100 darab 300 ataupun 200 darab 3, you dapat 600 video. So that's a lot of video lah. So itu cara dia, cara yang saya buat juga. That's how I get until 100 something, because I ask the help from my ex-student dan juga my student sekarang ni lah. Okay, you copy yang ni. So nanti bila student tu buka, I'm gonna, kita keluar dulu. Bila dia daftar nanti, okay, so this is you want to sign up. When they sign up, kamu akan ada 2 pilihan, sama ada dia seorang student ataupun seorang pelajar. Saya pun ada account sebagai student, okay, dan saya ada account sebagai teacher. So untuk dapatkan 3 video ekstra tambahan tu, minta orang sign up Edpuzzle. Mungkin sign in guna email yang lain lah. So when they sign up with Edpuzzle, dia isi semua benda ni, dia letaklah kod tu di sini. Okay? Bila dia dah letak referral code tu dalam ni, jangan lupa letak. Kita akan dapatlah 3 video tu, 3 video tambahan. Dia letak referral code tu, bila dah selesai dia daftar, you will automatically get the 3 extra video. So that's how you get the extra video lah. So that is the hidden trick. Okay, actually dia tak ajar pun dalam tutorial di YouTube ataupun mana-mana. So I have to think of it by myself lah, because I need a lot of video to do this thing kan. So cabarannya, okay. So before we're gonna go to quizzes very quickly. So when we go back to here, setting up ni I think should be okay. Sekarang ni, apakah cabaran untuk melaksanakan Edpuzzle?
Okay, cabaran dia adalah yang lah, if you can have a look over here, kadang-kadang student dia tak boleh login awal-awal. If you are new to Edpuzzle, if you haven't tried this before, nanti bila kita dah try nak guna Edpuzzle to our student, masalah ni akan timbul. Okay, mungkin ada dalam 5 ataupun 4 student tu tak dapat access video tu. So cara dia tu, kita minta dia reinstall Edpuzzle punya app sebab dia boleh access melalui 2 platform, sama ada melalui PC ataupun melalui apps. Okay, usually kalau dia tak boleh access melalui PC, dia akan guna apps lah. Kalau dia guna apps, akan download dulu apps dia tu. So dia kena buat yang benda ni, dia kena sign up, bukan login dalam apps tu. Dia kena sign up dalam apps tu guna Gmail yang register dengan Google Classroom. Okay, bila dia dah sign up di dalam app tu menggunakan email pada Google Classroom, then should be okay lah, dia boleh click on the link dalam yang Google Classroom tu nanti. Okay, masalah ni akan timbul. Okay, tapi if this problem happen, I'm more than happy to help you guys. Kalau ada soalan tu boleh PM, boleh tanya dan saya boleh bantu lah. Okay, cadangan saya before kita nak buat Edpuzzle ni for our real classes, kita buat dulu satu dummy. Okay, kita buat dummy like what I did before. Bagi satu video yang simple-simple, minta bagi dengan student tu, dan kita identify mana student yang boleh akses, mana student yang tak boleh akses. So mana yang tak boleh akses, kita kena tanyalah apa masalah. Usually masalah dia yang inilah, dia tak register dengan Gmail Google Classroom tu. Okay, so ini dia punya masalah. So what about the alternatives? Mungkin ada kawan-kawan yang rasa benda ni macam, oh wow, this is so macam technical, macam banyak benda nak buat. Apa alternatif yang kita boleh buat for asynchronous learning? So kalau kawan-kawan yang tidak mau guna Edpuzzle, what can we do? What is the easiest thing that we can do? Sebenarnya ada juga cara dia. Saya pun buat juga. If I go to my Google, saya share macam mana cara nak buat benda ni. Ada certain things tu saya tak guna Edpuzzle pun because saya rasa macam video tu terlalu panjang. Contohnya macam ni. I hope you can see that. Okay, I hope you can read that. What I did over here, saya bagi video. Ini adalah video saya sendirilah. Ini di YouTube saya sendiri. Di video ni panjang, 1 hour and 2 minutes. So kalau saya jadikan di Edpuzzle, mungkin 2 jam, 3 jam lah baru student tu akan habis jawab. So saya bagi video ni, cun-cun macam satu tutorial yang masalah. Dan saya minta diorang copy the content of my video. Okay, itu satu cara lah yang kita boleh buat untuk pastikan student tengok video kita tu. At least dia akan copy all the content in the video and then dia submit apa yang dia buat. So contoh yang macam ni, student tu dia dah submit lah dia punya nota tu. Okay, dia submit apa yang dia dah salin dalam video yang saya buat tu. At least dia salin nota tu lah, sama juga macam kita buat dalam kelas kan. Dia kena tulis di papan putih. I think it's a bit slow now, the internet. I hope you can bear with me. We have under 20 minutes before we're gonna end. Okay, if you think that you wanna log off now, it's okay because I hope this one is recorded well, and then I will post it on my YouTube, and then you can access this again. But if you can stay tuned with me, you can stay back for a while. So inilah apa yang I don't know if you can see that it's lagging on your side. I can see that. Pasti dah okay dah. On your side, it's still lagging. Okay, bila saya dah klik pada nama student tu, inilah yang nota student tu lah.
kandungan-kandungan dalam video tu. So lebih kurang macam kita buat kelas dalam F2F jugalah hasil dia tu. Tapi adakah dia faham konten tu? Adakah dia dah menguasai intipati yang kita dah sampaikan tu? That's another question. So how do I solve that one? How do we solve that problem? Okay? Cara dia, kita link dengan quizzes lah. So what I did, dia dah salin semua benda-benda tu, dia dah salin apa tu. So saya nak uji lah. Nak uji sama ada dia okey ke tidak. Saya bagi quizzes. Kita nak uji kan dia faham ke tidak apa yang dia salin dalam video tu selama sejam. So bagilah quizzes. Kita bagi quizzes dengan student tu, kita tengok sama ada dia faham ke tidak apa yang kita dah ajar di dalam video selama sejam yang kita buat tu, dan kita minta dia salin dan hantar di Google Classroom. Bagilah quizzes. Lebih kurang juga macam dalam Edpuzzle kan. Tapi Edpuzzle tu yang best ya, soalan tu dalam video tu. So on the spot juga yang kita boleh buat formative assessment. Tapi kalau teknik yang ini, formative assessment berlaku selepas the whole video tu dah ditengok dan disalin isi kandungan dia tu, dan dia buatlah quiz yang ni. So I think quizzes pun dah ramai yang guna, but I'm just going to show quizzes very quickly to everyone. Yang bagus juga dengan quizzes ni, dia macam Edpuzzle, dia link directly dengan Google Classroom. So whatever you are doing in quizzes, kita boleh linkkan terus kepada Google Classroom kita tu. So that's why it's good. That's why I think Google Classroom so far is the most useful platform LMS for teachers. At least in our situation lah. Ada yang nak guna Edmodo, ada yang nak guna Schoology, tapi benda tu macam for me, those LMS ada yang terlalu cluttered, ada yang terlalu macam old looking. I think Google Classroom is the cleanest looking so far and it's easy to navigate. So as you can see, kita nampaklah markah-markah student tu. Okay? Dia akan check lah. Maksudnya sekarang ni Beverly ni dia faham lah apa yang dia salin tu, dia faham lah. Ahmad Firdaus ni mungkin sedikit kesilapan. Kita nampak lah. Yang macam ni Fatin mungkin ada masalah sikit. So orang-orang yang kita boleh detect melalui the formative assessment. Okay, kita buat formative assessment dan kita boleh detect mana student yang lemah. Student tu kita boleh buat synchronous communication. Kita boleh buat video call dengan orang. Kita boleh communicate through Telegram. It's really up to your what is useful at that point lah. Okay, so okay, another 18 minutes before I want to conclude. So for quizzes, okay, ini adalah website quizzes. I think a lot of you have used this before. When I opened up my quizzes, ada ramai nama-nama pensyarah yang saya familiar lah. Dari Semenanjung ada, dari Metrik Labuan ada juga. So maybe for some of you guys who are not familiar with this, so quizzes ni pun kalau kita tengok, kita boleh create our quiz, okay? Kita boleh create our quiz. So when you create your quiz, kita boleh buat quiz tu from scratch. Maksudnya kita boleh buat soalan quiz tu, kita yang buat lah dari awal sampai habis, kita yang buat. Kita set apa dia punya subjek, okay? Sama juga, kita letaklah kimia. Bila dah satu, dia dah bagi pilihan lah, sama ada you want to do multiple choice or you want to check box. Ini untuk yang ada pilihan jawapan lebih daripada satu. Fill in the blank kalau boleh avoid, because ini akan menambahkan lagi kekeliruan student. Sebab bila we put fill in the blank, dia mudah awal tapi dia akan menyusahkan kemudian. Sebab bila kita put fill in the blank, kita akan bagi semua kemungkinan cara student tu akan jawab, dari huruf kecil lah, dari huruf besar lah. Itu kita kena take into consideration. Okay, so kalau boleh fill in the blank ni kita try to avoid lah. Okay, open-ended pun sama juga. Ini lebih lagi lah, sebab open-ended ni lagi panjang soalan, lagi panjang jawapan tu kan.
Okay, checkbox multiple choice ini it's good for you to do some formative assessment. Slide yang ini cuma akan activated bila kita subscribe yang premium. Saya dah subscribe yang premium. Kalau kita subscribe premium, kita boleh buat lesson, kita boleh buat PD guna quizzes. Tapi mungkin itu we gonna save that for another day lah. Kalau tak nanti 3 jam nanti session ni kan. Jadi kita boleh buat soalan. Okay, bila you dah buat soalan, sama juga kita boleh assign lah. So I'm going to show you how I assign. Okay, I'm going to delete this quiz. Is it still okay on your side? Masih lagi okay, dah okay on your side. Okay, kalau you don't want to create from scratch daripada daripada awal tu, kita boleh pergi di explore. You can look for soalan-soalan orang yang dah pernah buat. Okay, kita boleh klik, contohlah kita klik yang ni kan, kita klik soalan yang ni, carilah, boleh cari dalam search itu what topik yang kita nak buat. Kita even boleh assign soalan ni sebagai asynchronous learning homework, okay? Ataupun kita boleh buat live quiz untuk quizzes. Kalau kita nak edit the soalan dalam sini, you just click on edit lah. So when you click on edit, dia akan buat duplicate soalan tu, dan bila kita edit, nanti soalan tu akan dalam kita punya file jugalah. So ini satu cara lagi, okay, cara senang. So that's why I said quizzes is very convenient. Sebab kadang-kadang kalau kita malas mau fikir soalan tu, carilah dulu contoh-contoh soalan latihan quizzes yang ada dalam quizzes, dan kita just edit lah dari apa yang orang dah buat. Tapi kita kena edit based on syllabus yang kita ada. Okay, so I'm just gonna exit this one. I think you get point for this one. Should be okay. So kita banyak benda kita boleh buat. Contoh yang bawah ni kan, before I'm gonna close this one, kita boleh set timer soalan tu, sama ada soalan tu 30 second, sama ada you wanna make it longer, 15 minutes, okay? I like to put 15 minutes because to give time for the student to think lah, ini bukan pertandingan kan. Kalau bagi terlalu pendek tu, kesian pula student tu tidak sempat untuk dana pemikiran dia tu. So it's better for you to put masa tu, saya sarankan tu bagilah the maximum 15 minutes. Okay, kalau you don't want to change the timer satu persatu, you go here. Default time for all question. You go here, kamu boleh ubah terus semua sini. Dan dia akan ubah terus semua timer tu untuk semua soalan. So you don't have to do it one by one on the soalan lah. So you can do it here. You click on 15 minutes, automatically semua tu akan bertukar jadi 15 minutes. Okay, so like I said, it's a very convenient application to be used for teachers lah. Okay, so dia dah ubah 20 minutes for all questions. So let's say I'm gonna set this as done. Contoh lah saya nak assign the homework. Okay, I just click assign homework over here. Kita boleh set dia punya deadline. Bila dia punya deadline, jangan dulu klik continue. Kita assign dulu. Kita assign dulu kelas mana ni. Kita select di sini. Kita carilah mana kelas kita yang di Google Classroom tu. Kalau tidak ada kelas Google Classroom tu muncul di sini because you are first timer using this, you manage class dulu. You click on manage class and then you linkkan dengan you punya Google Classroom. Okay, macam yang sini dah ada ni kan. So kita click on BP3. Kita boleh namakanlah kita punya assignment di sini. Okay, kita boleh schedule juga. Okay, kalau kita tidak mau bagi sekarang, kita nak schedule bila kita nak bagi, you can go for schedule sini lah. Bila nak start. Contoh kita nak bagi pada 26 hari bulan, masa bila kita nak bagi. Ni kita bagi tahu lah 26 hari bulan ni, you set lah timer dia when you want to do it. So you cancel dan nanti you assign lah. Contoh kita assign. So, okay. Okay.
participant attempts. Okay, wait. Okay, sekarang apa kita boleh buat juga pada general setting ni, kita boleh fix, kita boleh set juga berapa banyak kali student boleh try soalan tu. Sama ada sekali, atau you want to bagi unlimited, atau you bagi 5 kali. I like to give mungkin 2 kali percubaan. Janganlah unlimited. Kalau unlimited nanti dia just simply choose lah. Kalau dia simply choose tu nanti tidak tercapai juga kan apa yang kita nak capai. Kalau formative assessment usually 1 atau 2 trial lah. So I like to put maybe 2. Okay, kadang-kadang kalau ada masalah internet tu dia akan mengganggu juga. So better to give maybe 2 or 3 lah. Tapi better 2 or 1 lah kan. Okay, kalau terlalu banyak tu susah juga. Okay, kalau soalan, kalau you don't want to show the answer, you put off. Okay, kita put the off. And the show answer pun put off juga. Kalau di show answer nanti, dia akan nampak jawapan dia tu kalau you want them to try again lah. Tapi kalau you just want to have 1 attempt, bolehlah you show you can show the jawapan at the end of the soalan. So it's going to be part of the learning process juga lah. Okay, so this is how you're going to use quizzes. Okay. Kalau you tengok di sini, report, kita boleh tengoklah macam ni kan report, kita boleh tengok progress student tu juga. Contoh macam soalan hybridization, kejap, yang ni. Contoh hybridization of orbitals untuk semua kelas saya tu, on average kefahamannya tu 71%. So maksudnya tidak begitu okay lah. So I have to do something about this one. Kalau yang ni lagi lah, yang ni 46%. Ini pun ada masalah juga. Okay, ini lagi lah bermasalah. Maksudnya untuk intermolecular forces punya video yang masa saya bagi, diorang dah salin, tapi pemahaman tu tidak mencapai yang bagus. So maksudnya benda ni I have to do something else lagi. I have to do maybe another video, or maybe I have to do another quizzes. Maybe I have to give more exercises lah. And that is exactly what I did when I want to help them. Okay, kita boleh tengok progress. So it's quite good. So when you click here, dia akan bagi tahu lah secara detail apakah progress itulah. Okay, dia akan bagi tengoklah Doreen ada satu kesalahan. Okay. Tam Sin Ying ada 3 kesalahan. Nurdinawati ada 3 ni, ada beberapa ni yang dia salah ni. Okay. Paling best lagi tak boleh email kepada ibu bapa. Kalau dia bagi email ibu bapa lagi best kan. Tapi every time the parents open the email tu dia nampak feedback student dia, alamak student dia rupanya anak dia ni ada lemah sikit part yang ni kan. Itu kalau nak buat lah, tapi I have never done that before. Maybe in the future I might consider that kind of approach. Okay. Kita boleh tengok by question the analysis. Okay. Analytic dia is quite comprehensive lah. Kita akan tengoklah berapa ramai yang jawab yang betul, mana yang salah. Okay. Ada yang tidak attempt pun. Siapa yang tak attempt, kita boleh check. Macam ni 3 participant tidak attempt kan. Kita tengoklah semua sini. Kita akan nampak siapa yang buat salah, siapa yang tak attempt and so on. Okay. Kita boleh tengok juga overview. You can go the overview. It's quite comprehensive. The analysis is quite comprehensive and quite holistic, I think, in terms of understanding. Okay, cabaran adalah connection juga. So, tapi at least dia bukan macam synchronous learning lah. Kalau synchronous learning tu, kalau berlaku technical problem lagging on that time when you try to teach the lesson, dia akan mengganggu terus benda tu. Tapi yang ni dia akan terganggu, mungkin dia tak boleh buka the link, maybe dia tak boleh access benda tu. It's okay, kita just go to your library kalau dia tak boleh access. Then you click on the soalan yang dia tak boleh access tu. Kita assign sekali lagi lah. Kita assign sekali lagi untuk student mana tak boleh access tu. Lepas tu kita continue. Setelah dia punya deadline, kita buka ni lah. Kita buka share link. Kita buka sharing ni. Dia dah copy lah link tu. Bagilah dengan student dalam Telegram. Okay, kita share link dia tu. Kita buka share link. Ni keluar yang link yang ni. Kita copy link.
Kita bagilah dalam Telegram. Kita bagi student link tu, dia akan boleh cuba buatlah itu cara untuk kita solve the problem lah. So I think I have covered quite a lot of things in okay. So alternatif ni tadi pun kita ada cover untuk Edpuzzle. Quizzes pun kita dah tengok semua ni. From scratch, edit from existing, assignment, reinforcement, formative, challenges. Ini pun kita dah solve lah. Should be okay semua ni. Okay. So, kita ada dalam 5 minutes or 6 minutes before we gonna reach 9:30. Ada soalan tak kita? Do you have any question you want to ask? You can ask in the comment section pun boleh juga. Tidak ada masalah. Hello, Byron. Hello. Ya, betul Levos. Boleh sign in. Guna MOE ataupun biasa boleh sign in. Tidak masalah. Soalan saya. Hello, Byron. Levos, Hello. boleh ulang tak? Hello. Hello? Ya. Ada soalan? Soalan begini. Contoh semasa kita letakkan soalan dalam dalam video semasa di puzzle tadi ya. Ya. Kita type satu-satu ataupun kita perlu itu mesti type satu-satu lah, kena manual type. Maksud? Manual tadi Soalan macam mana yang tu? contoh kita di puzzle tadi tu kan, kita letak Ya. soalan. Ya. Kita perlu type satu-satu ataupun kita boleh copy daripada sumber yang lain. Oh, kena type satu-satu, tidak boleh copy. Kecuali kalau tu video yang kita buat, contohlah dalam tu video kan ada kawan kita dari unit bio lah buat video tu. Sudah ada soalan dalam tu kan. Kita cek dulu lah kalau tu soalan okey, kita copy terus video tu yang ada soalan. Boleh juga, tidak masalah. Tapi kalau tu video yang macam totally tidak ada soalan, tidak pernah orang buat soalan, itu kita kena buat satu-satu lah. Okay. Thank you. Okey. Okey, yang lain mungkin ada lagi? So I think Edpuzzle is quite easy lah to guna. Quizzes pun it's quite easy. Cuma nantilah bila you try to set up the account with the student, I'm sure that akan ada problem sikit-sikit yang student tak boleh access, tapi benda tu boleh diatasi. Ada satu soalan lagi. Ya, Levos, soalan dia apakah Ya. itu? Ya, ada isu kalau kita gunakan email daripada MOE dengan email yang biasa. Ada isu ada. Dia punya konflik. Okey, isu dia macam begini. Kalau kita guna email yang MOE, pastikan email yang MOE kita guna tu dalam Google Classroom kita tu ada student dalam tu juga. Okay. Dia contoh macam sekarang kan, kalau saya punya Google Classroom tu saya guna contoh account personal. Lepas tu Edpuzzle saya guna account MOE, saya tidak boleh link tu. Saya tidak boleh link tu student. Sebab dia dari Google Classroom, dia dari account yang berbeza. So kalau kita mau guna MOE, pastikan account MOE itu pun kita guna untuk Google Classroom. Baru dia boleh copy lah student tu daripada Google Classroom masuk di Edpuzzle. Itu saja isu dia lah. So kena pastikan itu saja. Okay. Terima kasih. Okay, thank you, Pak. Ada soalan kah, Pak? Cikgu Tiup, okey kah? Rasanya Pak sudah pernah guna ni kan, yang lain pun sudah pernah guna juga. Kak soalnya pun ada guna ramai. Saya rasa ramai yang dah pernah guna lah. Tapi mungkin ada yang beberapa pensyarat tu yang dia tak tahu the features kan, termasuk hidden features tu yang kita minta nak tambah kuota video tu. Boleh cubalah kalau nak cuba.
beda sedikit kejap lah. Kita minta student untuk bantu kita kan, biar dia jadi personal tutor pula. Okay, another 1 minute. Kalau tidak ada apa-apa soalan, I'm always be open for your soalan PM ka di WhatsApp nanti. But bila dah try Edpuzzle, I just want to do a disclaimer lah. I'm not saying that this is the only way to do asynchronous learning. Okay, ada banyak soalan lain lagi. So ini just perkongsian saya, pengalaman saya menggunakan Edpuzzle dan juga quizzes dan Google Classroom. So if you have any other ideas or benda lain yang cara yang kamu dah guna tu, so try to do a sharing like this maybe. Dan kita boleh berganti-ganti idea dan orang lain pun boleh cuba jugalah. So I'm not saying that this is the best way of doing online learning. No, I'm just giving you the idea that this is one of the ways we can solve the problem of synchronous learning lah, yang ada masalah internet apa semua kan. Okay, so sudah 1 minit lagi. I think we're almost gonna be done, 1 jam setengah. Panjang juga latihan ni. Terima kasih yang setia bersama dengan saya. Mungkin yang lain tu ada masalah, mungkin ada masalah internet code ataupun ada komitmen dan lain, tidak apa. Kita akan cuba post the video on YouTube nantilah. Okay, thank you everyone for listening. Thank you so much. So that's all for the sharing for now. Okay, thank you.